Ini berita baru kami terima di mana Esra Awani menerima maklumat sumber dalaman. Majlis Tertinggi UMNO bakal bermesyuarat malam ini. Menurut sumber, agenda utama mesyuarat terarah kepada isu pelantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri daripada UMNO. Sebelum ini, 3 nama menjadi sebutan dan juga bualan yang disebut bakal mengisi jawatan itu. Sama ada Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, timbalannya Muhammad Hassan dan Naib Presiden yang juga Menteri Kanan Ismail Sabri. Jadi untuk memberikan perincian pada ketika ini, wartawan tugas Firdaus Azil yang mengikuti mesyuarat Majlis Tertinggi pada hari Isnin lalu bersama dengan kita langsung dari WTC. Firdaus, perincian yang dapat dikongsikan setakat ini. Okey, baik, terima kasih Zul yang berada di Bukit Kewangan. Seperti yang Zul maklumkan sebentar tadi bahawa akan ada satu mesyuarat khas di kalangan MT yang mana ia masih akan dipengerusikan oleh Presidennya sendiri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, di mana apa yang kita mendapat maklumat bahawa ketika ini ialah saya telah mendapatkan pengesahan daripada beberapa pegawai menteri yang juga ahli kabinet dan juga beberapa pegawai daripada pengurusi perhubungan UMNO negeri, kerana mereka ini terlibat di dalam mesyuarat. Mereka antara yang menganggotai Majlis Kerja Tertinggi ataupun sering sinonim kita panggil sebagai Majlis Tertinggi, dan mereka mengatakan bahawa memang ada last minute notice ataupun notis di minit-minit terakhir. Tetapi bagaimanapun mengikut laporan The Star, apa yang boleh saya kongsikan juga di sini ialah sekiranya quorum itu mencukupi, barulah ia akan dipanggil. Bahawa masa ini mereka masih lagi mengikut sumber masih lagi cuba mendapatkan berapa ramai ahli Majlis Tertinggi yang boleh menghadiri. Sekiranya tidak cukup quorum, maka ia terpaksa digantungkan. Tetapi apa yang boleh kita pasti ialah perbincangan ini ialah mengenai penstrukturan semula kabinet, di mana ada beberapa cadangan yang telah pun dilontarkan, yang akan dilontarkan oleh UMNO dan Barisan Nasional, memandangkan beberapa pemerhati politik mengatakan bahawa sepatutnya ini yang mereka perlu mendapat lebih orang kata posisi ataupun kuasa di dalam kabinet, memandangkan mereka sahaja untuk UMNO saja mereka mempunyai 39 ahli parlimen. Dan selain daripada rombakan mereka juga, macam semalam Esra Awani melaporkan bahawa ketika ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang mempertimbangkan cadangan, antaranya ialah untuk melantik salah seorang timbalan Perdana Menteri, kerana sejak beliau mengambil alih tampuk pemerintahan tidak ada Perdana Menteri, melainkan tidak ada timbalan Perdana Menteri, melainkan hanya ada 4 Menteri Kanan, di mana 2 daripada Menteri Kanan itu ialah daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Azmin Ali, dan juga Dr. Razi Jidin, seorang daripada UMNO. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan seorang lagi daripada GPS Gabungan Parti Sarawak ataupun ataupun daripada PBB Datuk Seri Fazilah. Bagaimanapun itu antara sebab seperti mana yang disebutkan tadi, 3 nama ini sedang dalam pertimbangan. Dan kalau mengikut pemerhatian, boleh saya kongsikan sedikit beberapa pemerhatian di laman sosial media, khususnya daripada kalangan mereka akar umbi UMNO. Mereka sudah mula memperkatakan tentang siapakah calon yang selayaknya untuk dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, yang mana mereka mengatakan haruslah orang kata boleh menjadi perantara antara faction ataupun kumpulan yang diterajui oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Perikatan Nasional dan juga PPBM Bersatu, dan juga faction daripada UMNO. Jadi mereka sedang mempertimbangkan 3 calon ini siapakah yang paling sesuai, Datuk Seri Muhammad Hassan ataupun dikenal sebagai Tok Mat, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, yang mana kita tahu beliau bukan lagi ahli Majlis Kerja Tertinggi ataupun bukan lagi naib Presiden UMNO, tetapi beliau memegang jawatan sebagai Menteri Luar. Dan seorang lagi sudah pasti, yang mana saya banyak tengok nama yang sering naik ini ialah Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan, yang juga mereka mengatakan antara calon heavyweight yang sesuai untuk menjadi TPM untuk merealisasikan aspirasi UMNO itu sendiri di dalam konteks Kerajaan Perikatan Nasional. Apa-apa pun malam ini saya masih cuba mendapatkan pengesahan adakah ia akan berlaku, adakah cukup quorum, apapun kita akan kongsikan bersama anda, esraawani.com dan juga 501 Awani. Kembali pada Zul di Bukit Kewangan. Firdaus, apa yang kita perlu fahami buat setakat ini? Ini adalah cerita mengenai jawatan timbalan Perdana Menteri, dan cerita ini tidak keluar apabila mesyuarat Majlis Tertinggi habis bermesyuarat pada tengah malam Isnin lalu, tapi hanya berlega di media sosial dan juga cakap-cakap politik sejak 2 hari yang lalu. Dan juga bagaimana selain daripada 3 nama ini, ada tak nama lain, dan juga bagaimana pentingnya jawatan timbalan Perdana Menteri dari UMNO ini dapat menstabilkan suhu dan juga struktur kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini, Firdaus.
Okey, pertamanya harus kita ingat bahawa majlis ataupun mesyuarat majlis tertinggi pada 27 hari bulan itu ia lebih membincangkan mengenai hala tuju UMNO, rentetan daripada apa yang mereka dapat daripada perbincangan sesama ahli parlimen Barisan Nasional pada awal harinya. Maksudnya hari itu ada dua peristiwa politik. Satu ialah pertemuan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional yang mana dalam ketika itu mereka menyuarakan aspirasi apa yang harus dilakukan, dan malam itu dan dapatan itu akan dibawa ke mesyuarat malam itu, iaitu majlis mesyuarat MT, di mana telah dapat antara yang telah dimuktamadkan ialah mengenai UMNO akan terus menyokong kerajaan Perikatan Nasional, bahawa mereka menyarankan agar rekonsiliasi nasional ataupun agenda pendamaian nasional terus dilakukan, dan selain itu juga mereka masih mengekalkan pada prinsip status quo bahawa tidak ada sebarang kerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim mahupun partinya PKR serta parti DAP. Jadi itu antara yang didapati malam itu. Tetapi seperti kita sedia maklum bahawa politik ini ia sentiasa berubah, ia sentiasa bergerak, dinamikanya sentiasa berubah. Jadi ada rentetan antara 27 hari bulan dan juga hari ini 29 hari bulan. Sebagai contoh, saya dimaklumkan bahawa MT malam ini bermesyuarat kerana ada beberapa, ia adalah rentetan daripada mesyuarat kabinet semalam, yang mana buat ketika ini kita masih belum dapat dedahkan isi kandungan kabinet itu sebab saya masih memerlukan pengesahan. Tetapi itu antaranya yang mana kenapa mereka harus mendesak, kerana kita ketahui seperti yang kita sedia maklum, satu negara pun sudah tahu bahawa permohonan pengisytiharan darurat telah ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong, dan ini memaksa ataupun menyebabkan bahawa Perdana Menteri terpaksa mencari jalan untuk mendapatkan sokongan. Ini apa yang telah disyorkan ataupun disarankan oleh ahli Parlimen Muar YB Said Saddiq, di mana mungkin boleh mempertimbangkan agar diadakan perjanjian keyakinan dan pembekalan ataupun lebih dikenali sebagai Confidence and Supply Agreement, salah satu konsep Westminster, di mana walaupun kerajaan itu tidak mencukupi nombor, ia boleh mendapat sokongan daripada parti-parti lain, khususnya pembangkang negara bebas, jika ada timbang tara. Jadi jawatan TPM ini, struktur kabinet itu lebih banyak struktur ataupun lebih banyak kementerian yang lebih, orang kata ini apa yang mereka cakapkan ialah lebih dekat dengan rakyat, itu adalah apa yang dimahui oleh UMNO. Jadi ini yang kita jangkakan timbang tara ataupun return ataupun demands yang akan dikeluarkan oleh UMNO dengan untuk mengembalikan, untuk memastikan rang undang-undang pembekalan belanjawan 2021 itu dapat diluluskan. Dan juga kalau anda mengikuti secara rapat, ada juga parti-parti lain juga ada melontarkan apa yang mereka mahukan. DAP ada demands dia, PKR ada demands dia dan sebagainya. Dan berbalik kepada soalan Zul, mengapa TPM itu penting, mengapa jawatan nombor 2 itu penting, walaupun tidak ada disebut dalam Perlembagaan Persekutuan, tetapi Timbalan Perdana Menteri itu refleksinya ialah seperti Perdana Menteri sendiri, kerana kalau tak salah saya, ini berdasarkan yang lepas-lepas ada sebagai contoh, sekiranya Perdana Menteri tidak boleh mempengerusikan mesyuarat kabinet, kebiasaannya akan dipengerusikan oleh nombor 2, iaitu Timbalan Perdana Menteri, dan juga beberapa mesyuarat yang lain. Dan juga kalau tak salah saya, Timbalan Perdana Menteri juga boleh menentukan beberapa polisi sekiranya tanpa kehadiran Perdana Menteri sebagai contoh. Itu antara yang kita perhatikan. Jadi bagi pemerhati politik, mengapa jawatan TPM itu penting khususnya untuk UMNO ialah bagi memastikan, bagi memperlihatkan kepada masyarakat bahawa UMNO itu masih relevan dalam situasi ketika ini. Okey, terima kasih Firdaus berkongsikan perkara itu. Harus diketahui juga bahawa petang ini juga akan ada mesyuarat Presiden Pakatan Harapan, dan juga sebelah malamnya menurut sumber akan ada mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO, dan juga bagaimana itu memberikan refleksi kepada politik semasa.